Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 20 November. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB memberi bayangan bakal mempertaruhkan sekitar 10 hingga 20% calon muka baharu pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 yang akan diadakan pada waktu terdekat. Setiausaha Agong PBB Datuk Seri Alexander Natandinggi walau bagaimanapun tidak mendedahkan jumlah sebenar kerana ia masih lagi di peringkat pemerhatian serta pertimbangan. Datuk Seri Alexander berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi PBB yang dipengerusikan Presiden Parti Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga Ketua Menteri Sarawak di Kuching malam tadi. Beliau berkata mesyuarat tersebut bagi membincangkan persiapan bagi menghadapi PRU Dun Sarawak. Ia katanya meliputi perkara mengenai kolaborasi dan kerjasama dengan komponen-komponen gabungan Parti Sarawak GPS yang lain untuk melahirkan sebuah pasukan yang ampuh dan jitu bagi meneruskan kesinambungan pentadbiran kerajaan parti berkenaan. Jelasnya lagi, muka-muka baharu yang diperkenalkan merupakan usaha ke arah pembaharuan parti bagi meneruskan legasi kecemerlangan PBB sebagai tulang belakang pentadbiran GPS. Menurut Datuk Seri Alexander, senarai penyandang dan calon-calon cadangan kini dalam proses penapisan oleh Jabatan Insolvensi, Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jelasnya ini merupakan komitmen untuk memastikan kredibiliti dan integriti semua calon PBB. PBB akan bertanding di 47 kerusi daripada 82 jumlah keseluruhan kerusi pada pilihan raya kelak. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Natandinggi memaklumkan seorang muka baharu akan menjadi calon untuk kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Dun di bawah Parlimen Kapit pada pilihan raya umum Dun Sarawak akan datang. Datuk Seri Alexander Natandinggi yang juga ahli Parlimen Kapit walau bagaimanapun tidak menjelaskan lanjut mengenai penyandang kerusi Dun yang akan digugurkan. Kita rancang dengan terbaik ya di dalam kawasan Parlimen Kapit. Pernah saya nyatakan kita ada 3 dun. Satu dun ni memang kita akan dapat muka baru lah. Kawasan Parlimen Kapit mempunyai 3 dun iaitu Bukit Koram, Katibas dan Pelagus. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pelancaran T-Live Panu lalu di Kuching. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengalukan lebih ramai pengusaha tempatan menceburi perniagaan secara franchise dengan memanfaatkan bantuan yang disediakan oleh kementerian seperti franchise mikro dan franchise mampu milik. Projek pembinaan benteng sungai dari Kampung Sungai Bedil ke Kampung Lintang bakal menjadi destinasi pelancongan dengan persekitaran yang menarik. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu projek berkenaan juga akan meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk kampung di kawasan tersebut. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan projek pembinaan benteng sungai sepanjang 680 meter itu merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri dalam mencantikkan tebingan Kuching. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian semasa membuat lawatan tapak projek benteng sungai. Semasa lawatannya, beliau berpuas hati dengan perkembangan terkini projek tersebut yang sudah mencapai 92% dan dijangka siap sepenuhnya pada Januari tahun depan. Datuk Petinggi Abang Johari mendedahkan projek yang bernilai 17 juta ringgit itu merupakan fasa pertama yang melibatkan pembinaan benteng sungai, sistem peparitan serta pemasangan lampu di sepanjang sungai bersebelahan Kampung Sungai Bedil, Kampung Lintang dan Kampung Tanjung. Tambahnya, fasa kedua akan meliputi tebingan sungai dari Kampung Tanjung hingga Kampung Tupung Tengah, manakala fasa ketiga pula akan melibatkan pembinaan pangkalan baharu di sepanjang kawasan tersebut. Fasa ketiga pula ialah kita akan membangunkan pangkalan Lintang yang dianggarkan berharga 3.5 juta dengan kemudahan tertentu termasuklah jetty, floating jetty dan juga kemudahan untuk orang memain jet ski.
Dan saya lihat bahawa ini akan menjadi satu daripada tarikan untuk para pelawat kita yang datang di Bandaraya Kuching. Permohonan bagi penyukatan Tanah Hak Adat Bumiputera NCR semakin meningkat setiap tahun. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata peningkatan itu membuktikan rakyat semakin mengiktiraf usaha kerajaan. Datuk Amar Awang Tengah mendedahkan sejak 2010, Kerajaan Sarawak telah menyukat lebih 1 juta hektar tanah dengan peruntukan sejumlah 40 juta ringgit. Beliau dalam pada itu turut meminta masyarakat Bidayu di negeri ini untuk tidak termakan propaganda yang memburuk-burukkan inisiatif penyukatan NCR tersebut. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada Majlis Penyampaian Warta NCR dan Surat Hak Milik Tanah di Rancan Serian. Dalam majlis itu, seramai 84 pemilik tanah menerima surat hak milik tanah masing-masing. Sebanyak 98% kawasan tanaman kelapa sawit di Sarawak telah mencapai pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO setakat Oktober lepas. Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata ini melibatkan lebih 1.5 juta hektar daripada lebih 1.6 juta hektar keseluruhan kawasan tanaman sawit di negeri ini. Datuk Willy menjelaskan ini merupakan pencapaian yang membanggakan memandangkan Sarawak merupakan wilayah yang mempunyai keluasan tanaman sawit terbesar di Malaysia iaitu 28% daripada keseluruhan lebih 58 juta hektar keluasan tanaman itu di negara ini. Katanya pensijilan MSPO ini termasuk 32 kluster mapan kelapa sawit kendalian Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB untuk pekebun kecil persendirian PKP serta 43 unit ladang pekebun kecil tersusun yang dikendalikan oleh Agensi Sawit Persekutuan atau Negeri. Selain itu, sebanyak 685 ladang sawit atau estate telah dipersijilkan MSPO serta terdapat 132 buah kilang sawit dan 138 entiti supply chain certification standard yang turut dipersijilkan MSPO di Sarawak. Namun, menurut timbalan menteri itu, masih terdapat 13,937 orang PKP berlesen dengan jumlah keluasan tanaman sawit melebihi 80,000 hektar masih belum dipersijilkan MSPO. Datuk Willy menyatakan demikian pada program jelajah agrokomoditi ke Pusat Timbang Koperasi Penanaman Sawit Mapan, daerah Serian di Kampung Sabun Simuncan. Menyentuh mengenai KPSM, beliau berkata koperasi tersebut ditubuhkan sejak 2010 untuk menyatukan PKP sawit selain menggalakkan PKP menjalankan penanaman sawit secara mapan. Seramai 80 orang nelayan darat dan laut di Kuala Tatau, Bintulu menerima bantuan input peralatan perikanan nelayan dari Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Pertanian Bintulu. Penyerahan bantuan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli yang berlangsung di Masjid Al-Amin, Kuala Tatau. Datuk Talib Zulkifli dalam ucapannya berkata bantuan tersebut adalah bagi membantu meringankan beban nelayan sekaligus memastikan kebajikan golongan itu terus dijaga oleh kerajaan. Untuk itu, beliau mahu para nelayan memanfaatkan bantuan yang disediakan kerajaan sebaiknya bagi meningkatkan pendapatan dan sosioekonomi keluarga. Beliau berkata demikian pada program penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan Jabatan Pertanian Bintulu. Pada majlis tersebut, setiap penerima bantuan menerima input peralatan perikanan bernilai RM2,000 dan rata-rata mereka melahirkan rasa syukur atas bantuan berkenaan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasihlah. Untuk peralatan itu adalah untuk keperluan kami nelayan. Sebenarnya bantuan itu setidak-tidaknya akan menambahkan untuk membaik pulih keadaan kami seperti pukat, macam tong plastik ya dengan life jacket ya. Jadi barang ya tu kelak kami akan guna pakai dengan sepenuh masalah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat buat penyerahan barangan berbentuk di ais ataupun tong warna merah
dan pukat dan sebagainya. Sekolah kerjaan mereka dengan kami. Gunaannya pakai kami muka terin pekah pergi laut menambah pendapatan. Kan kami ada juga kebun lah. Kami ada kebun juga. Nah, tu yang mereka macam tu suka lah kerjaan udah mereka dengan kami. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS komited memperkasakan peranan wanita dalam pelbagai bidang kemahiran untuk menambah pendapatan sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Ketua Pengarah KEMAS, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, ini kerana golongan wanita mempunyai peranan besar dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan negara. Datuk Muhammad Yasid menjelaskan golongan wanita termasuk belia dan ibu tunggal amat dialu-alukan menyertai pelbagai program yang disediakan oleh KEMAS. Antaranya kursus kemahiran jangka pendek meliputi bidang jahitan, masakan, dandanan diri, seni tangan dan komputer. Katanya, KEMAS turut menyediakan program teknikal dan vokasional seperti program Sijil Kemahiran Malaysia SKM secara sepenuh masa dan SKM secara pencapaian pentaulihan terdahulu. Datuk Muhammad Yasid berkata demikian pada program wacana ilmu wanita Inspirasiku WINS peringkat negeri Sarawak di Pusat Konvensyen Penview Kuching. Mengulas lanjut, beliau memberitahu KEMAS bahagian Kuching telah diperuntukkan sebanyak 2 program Quick Win yang melibatkan kursus kemahiran jahitan pakaian lelaki dan kursus kemahiran food stall dan keduanya telah pun dilaksanakan pada Oktober yang lalu. KEMAS katanya turut bekerjasama dengan Agensi Agama Islam Negeri bagi membantu penerima asnaf Baitumal dan Pusat Zakat dalam satu program ala Quick Win iaitu program asnaf berdikari. Sekian berita pagi Sarawak edisi 20 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga yang sahih di Berita RTM. Saya Muhammad Aziz Rahim. Assalamualaikum dan salam hormat.